Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, hari demi hari, seorang demi seorang menyatakan pendirian mereka, menyatakan pendapat mereka, pandangan mereka berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP, yang mana mereka ini menuntut kerajaan untuk membenarkan pengeluaran KWSP dibenarkan untuk kesekian kalinya, namun berdasarkan kepada kaedah pengeluaran tertentu, iaitu pengeluaran secara bersasar. Okey, tuntutan ini telah pun disuarakan bermula daripada Datuk Wan Saiful Wan Jan, walaupun sekarang ni beliau menghadapi isu yang lain. Tetapi buat sahabat pencarum di luar sana, janganlah kita berputus asa, kerana kita masih lagi mempunyai ramai wakil rakyat, dan juga Datuk Wan Saiful pun saya percaya nanti dia akan dibebaskan dan kes akan berlangsung untuk perbicaraan, dan ia akan mengambil masa bertahun. Jadi beliau masih lagi boleh ke parlimen dan boleh lagi untuk menyuarakan berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP di dalam parlimen, yang mana kita tahu beliau merupakan antara individu atau ahli parlimen yang agak lantang sekarang ini menyuarakan tuntutan ini. Kemudian kita ada Datuk Mas Emilati yang menyokong orang kata apa, cadangan daripada Datuk Wan Saiful. Kita ada juga Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah menyuarakan, kemudian disusuli pula oleh Datuk Sri Syahidan Kasim, yang mana walaupun pada permulaan Yang di-Pertua Dewan Rakyat menolak usul yang ingin dikemukakan oleh Datuk Sri Syahidan Kasim, tetapi pada akhirnya Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul daripada PKR, beliau adalah daripada Parti Keadilan Rakyat, beliau membenarkan Datuk Seri Syahidan Kasim untuk membentangkan tentang usul tergempar berkaitan dengan tuntutan pengeluaran KWSP, kerana beliau merasakan perkara ini adalah satu keperluan terhadap isu yang rakyat sedang hadapi sekarang. Jadi pada khemah saya, beliau adalah antara individu daripada kerajaan, daripada blok kerajaan yang berhati besar setakat ini, kerana beliau mungkin merupakan salah seorang individu sahaja yang menyuarakan berani untuk menyuarakan, walaupun beliau tidak menyatakan sokongan beliau, tetapi apabila beliau memberikan ruang kepada Datuk Seri Syahidan Kasim, menunjukkan bahawa beliau seorang yang berhati besar. Beliau mengedepikan isu-isu politik, tidak takut untuk memberikan ruang kepada, walaupun bukan daripada sekutu mereka, tetapi untuk menyuarakan berkenaan dengan kepentingan rakyat. Kemudian kita ada pula hari ini semalam daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Sebagai contoh, beliau telah menyuarakan berkenaan dengan tuntutan ini, seperti mana kita tahu daripada sebuah NGO PWRN yang telah pun berjumpa dengan beliau sebelum ini, berkongsikan berkenaan dengan isu-isu yang dihadapi oleh pencarum, terutamanya sekali membuatkan Datuk Seri Ismail Sabri telah pun mengotakkan janji beliau untuk menyuarakan berkenaan dengan tuntutan ini di dalam parlimen. Dan hari semalam juga kita ada satu lagi daripada sebuah NGO PPIM, yang mana Tok Ki sendiri telah pun mengeluarkan kenyataan berkongsikan orang kata permasalahan yang dihadapi oleh pencarum, terutama sekali apabila pencarum-pencarum ini merujuk kepada PPIM, merujuk kepada NGO lain berkenaan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang ini. Masalah yang pencarum hadapi ini bukanlah satu masalah yang direka cipta ataupun yang baru saja pencarum macam dalam bahasa yang mudahnya seolah-olah mencari pasal, mencari masalah untuk tiba-tiba nak minta kerajaan keluarkan KWSP. Bukan seperti itu. Tapi masalah yang dihadapi pencarum ini adalah salah satu masalah kebanyakan berpunca daripada zaman PKP, pandemik COVID-19 maafkan saya, dan juga ada yang telah pun bermula sebelum itu disebabkan oleh halangan-halangan berkaitan dengan faktor usia, faktor kesihatan, terpaksa berada di rumah untuk menjaga ahli keluarga yang tidak sihat,
dan sebagainya, serta faktor-faktor yang lain menyebabkan mereka ini terpaksa menjadi golongan yang tidak aktif mencarum, yang mana sekarang ini kita membawa tuntutan ataupun suara daripada golongan yang tidak aktif mencarum ni kepada kerajaan untuk membenarkan dikeluarkan wang KWSP kepada mereka. Sebab kita lihat tidak ada sebarang kewajarannya pun untuk golongan-golongan ini dibiarkan wang caruman mereka di dalam KWSP sedangkan tidak ada caruman yang aktif. Jadi wajarlah wang ini diberikan kepada mereka untuk mereka menentukan apa yang mereka hendak lakukan. Jadi di dalam isu ini, setelah melihat beberapa individu, ahli parlimen, beberapa NGO dan sebagainya, kali ini berbanding dengan 4 pengeluaran sebelum ini, kali ini saya boleh katakan agak lantang, tetapi orang kata kekebalan ataupun kedegilan daripada pihak kerajaan itu sendiri untuk mendengar berkenaan dengan permasalahan ini. Setidak-tidaknya pada khemah saya, kerajaan harus melalui sama ada Kementerian Kewangan ataupun melalui KWSP itu sendiri memanggil NGO ini ataupun memanggil ahli parlimen ini, walaupun mereka bukanlah sekutu anda, walaupun mereka bukanlah berada di blok anda, walaupun mereka tidak menyokong anda, tetapi untuk mendengar setidak-tidaknya apa yang mereka cuba sampaikan, apa yang mereka ketahui berkenaan dengan isu ini yang dikatakan diadukan kepada mereka oleh pencarum, oleh rakyat. Jadi pada saya, kerajaan harus sebenarnya mendengar dan bukannya seperti sekarang seolah-olah tidak membuat tahu apa-apa pun. Walaupun dijanjikan dengan bantuan baru dan sebagainya, saya telah cakap banyak kali, bantuan baru ini selalunya dia pasti akan memfokuskan kepada golongan B40 sahaja, yang mana M40 dan juga T20 ada juga yang terkesan, ada juga yang memerlukan bantuan tunai, tetapi disebabkan keputusan kerajaan sekarang ini, kedegilan mereka untuk mempertimbangkan dan sebagainya, mereka tidak mahu mengkaji dan sebagainya, menyebabkan mungkin golongan M40 dan golongan T20 ini akan terkorban. Mereka tidak ada sumber yang lain dah, simpanan pun dah habis dan sebagainya. Akhirnya mereka ini akan terkorban, sedangkan wang caruman KWSP mereka masih lagi ada namun tidak aktif mencarum. Ini perkara yang harus dilihat. Malah saya telah mendengar daripada sesi live di sebuah media tempatan daripada pakar ekonomi sendiri yang beliau bersetuju untuk orang kata cadangan ini, tetapi diberikan secara bersasar, dan juga ada pelbagai cadangan-cadangan daripada beliau lah. Dan pada saya, kerajaan kalau mendengar suara profesor sekalipun, suara NGO sekalipun, ataupun suara pemimpin ataupun ahli politik daripada bukan komponen anda, ini tidak akan menjatuhkan maruah anda. Tetapi apa yang anda berikan, jika anda mendengar apa yang dituntut ni, kerajaan akan memberikan satu pulangan balik kepada anda. Tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang menerima. Jadi apabila anda memberikan sesuatu, returnnya kepada anda, returnnya kepada kerajaan, saya percaya akan mendapat satu pulangan yang lebih besar berbanding dengan apa yang ada sekarang. Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, aset KWSP ini sebenarnya boleh dikatakan telah pun mencecah 1 trilion pun. Dah kita 0.9 trilion. Jadi dengan kebesaran, dengan kegahan KWSP ni mencecah 1 trilion. 1 trilion ni siapa tak tahu boleh google lah, tengok apa yang anda boleh buat dengan 1 trilion. Kalau saya ada 10 juta pun, saya rasa saya boleh berhenti kerja dah. Saya dah boleh hidup sampai umur saya, sampai saya mati lah, insyaAllah. Okay, jadi 1 trilion ni kita bangga. Tetapi masalahnya, ahli kita ni, ahli KWSP pencarum ini, dia tidak melambangkan kegahan 1 trilion yang dimiliki oleh pihak KWSP. Kita lihat di perkongsian media sosial yang lain, ada ahli yang makan nasi dengan garam, nasi dengan kicap, ada anak yang terpaksa minum susu tin, susu pekat dan sebagainya. Saya tak tahu sebab saya tak pernah alami, tapi bila saya dengar, saya tahu bahawa perkara itu bukan adalah satu perkara yang sepatutnya. Tapi masalahnya sekarang, kerajaan dilihat seolah-olah tidak mahu melihat berkenaan dengan perkara ini. Buang ego anda, buang segala orang kata dendam dan sebagainya. Dendam tu tak kisahlah satu benda yang lain, tetapi masalahnya sekarang dalam kepimpinan anda harus fokus kepada isu berkenaan dengan rakyat, isu berkenaan dengan pencarum KWSP yang sekarang ini terkesan tidak ada sumber pendapatan, tidak mendapat pekerjaan. Adakah mereka pernah menyemak sama ada majikan mahu mengambil ataupun membuat siasatan hantar seorang wakil mereka berpakaian serba sederhana, umur sekitar 45 tahun, cuba minta satu wakil
seolah-olah penyiasat ini untuk pergi meminta kerja di agensi di syarikat-syarikat luar sana yang dikatakan telah pun orang kata menyediakan peluang pekerjaan. Cuba buat dan tengok di lapangan itu sendiri, dapatkan makluman adakah ianya seperti apa yang dikabarkan ataupun adakah ianya seperti apa yang diceritakan oleh pencarum itu sendiri. Jadi daripada hari demi hari dengan pelbagai tuntutan dan sebagainya, kalaulah kerajaan masih lagi berdiam diri seperti ini adalah satu perkara yang sangat memalukan, ini adalah satu perkara yang tidak patut dilakukan, dan saya rasa ini akan mencemarkan imej kerajaan itu sendiri. Malah pada saya, pelabur asing, walaupun sekarang ni dikatakan pelabur asing mungkin tidak berminat untuk melabur disebabkan isu-isu KDBSP dan sebagainya, tetapi jika rakyat mengeluh sebagai ini dan mendapat perhatian media asing dan sebagainya, syarikat-syarikat luar juga akan mengetahui bahawa orang kata sistem sumber manusia di dalam negara kita ini tidak berjalan dengan baik, yang mana rakyat ini tidak mendapat keadilan, tidak mendapat orang kata peluang, tidak mendapat kesesamaan ataupun tidak mendapat bantuan, yang menyebabkan syarikat-syarikat luar ini tidak berminat untuk melabur di negara kita. Ini antara aspek-aspek yang perlu lihat, yang perlu kerajaan lihat, yang mana perkara ini telah pun dibincangkan banyak kali oleh pakar dan sebagainya. Jadi saya haraplah sangat perkara ini tidak lagi akan berlarutan, tidak perlu tunggu sampai belanjawan, dan kita tahu dalam belanjawan pun dia tak akan sebut pun berkenaan dengan isu ini. Jadi tak perlulah nak dipanjangkan dan sebagainya. Cukuplah dengan segala kajian, cukuplah dengan segala tuntutan dan sebagainya, dengar daripada suara rakyat itu sendiri. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan daripada di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya Firdaus Selamat Channel, dan dekat TikTok saya Firdaus Selamat 85 keliru. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.